Okey. Puasa puasa daripada apa tu? Bulan Syaban tu. Tengok apa ni? Apa beza dia antara puasa Ramadan dengan puasa nisfu Syaban? Puasa nisfu Syaban dipanggil puasa putih. Itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Puasa tu 3 hari. Sebelum nisfu Syaban, pertengahan, betul-betul nisfu Syaban. Jadi mana kata 14, 15, 16. Itulah puasa nisfu Syaban, dipanggil puasa putih, iaitu untuk memutihkan diri kita, untuk menyucikan diri kita. Dari bahasa Indonesia dipanggil puasa putih. Kita ni kebanyakannya bila kita sebut kata puasa putih ni, kita duk cari dalam bahasa Arab, ada yang tak jumpa, iaitu ulama-ulama di Indonesia kata puasa putih ni dimaksudkan mengatakan nak sucikan diri. Lepas pada tu puasa sampai 15 Syaban, masa tu barulah Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi anugerah kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala ni benci kepada orang yang sombong dan suka kepada orang yang selalu meminta-minta. Jadi kita ni kalau kata kita sombong, kita berjumpa dengan orang berjumpa dengan kita pun tak mau tegur, tu sombong lah lagu tu. Tak heran kat orang. Hanya Allah SWT benci kepada orang yang sombong. Dan Allah suka selalu pada orang yang suka meminta-minta. Jadi jumpa minta kat dia. Apa saja pun semua kita dengan Allah. Kena dengan Allah. Contohnya kita duit tak ada, walaupun kita nak minta kat pak kita kan, nak pergi berhutang pun minta kat Allah kan. Ya Allah, bagilah aku dapat rezeki, bagilah aku dapat duit 10,000, pasal aku nak buat kenduri ke, pasal aku nak bagi cukup, aku nak bayar tanah yang aku sewa ke, masih lagu mana pun semua minta kat Allah. Tapi nampak minta kat orang tu, padahalnya dalaman kita minta kat Allah. Macam tu lah kita jadi masalah apa-apa pun, pergi nak report kat polis pun minta kat Allah, bukan minta kat polis. Tapi di segi syariat kita nampak kat polis, kita nampak kat orang tu, tapi bukan rahsia dia duduk tang Allah. Semuanya kena minta kat Allah. Tapi itu kita selalu meminta-minta kepada Allah. Allah benci kepada orang yang suka sombong, tak mau nak minta kat Allah, sombong. Bila sombong tu lah nama syirik. Syirik di situ, di sombong tu. Pasal kita ada kuasa apa semua, tu syirik. Itu yang kata, yang kita nak kenal syirik. Salah satunya tu lah. Besar ke, kecil ke, lagi sombong, lagi besar syirik dia. Itu ke? Macam mana Pak kita nak faham bahawa bulan Syaban ni orang doa bagi panjang umur, sedangkan umur ni telah ditentukan oleh Allah Taala. Mai bulan Syaban ni kita minta bagi panjang umur pula. Macam mana nak faham pula? Banyak umur. Allah kata, minta apa saja aku nescaya aku memperkenankan. Dalam bahasa Melayu cakap lagu tu, kalau bahasa Arab cakap lagu bahasa Arab, hak tu lah bahasa Arab yang kita tafsirkan, kita alih bahasa dalam bahasa Melayu. Nescaya aku memperkenankan. Jadi minta apa saja pun, jangan kata ada had. Bila kita tak minta, ada lah had. Bila kita minta, tak ada lah had. Saya pernah berjumpa dengan orang 186 tahun. Dan saya pernah pula berjumpa dengan orang dengan 300 tahun lebih. Kalau lagu tu bila saya duk cerita kat orang lagu ni, orang tak percaya, saya saja yang percaya. Sebab saya pernah berjumpa. Itu semua tu dirahsia-rahsiakan.
Maksud kata dia pun ini semua Allah bagi. Itulah dia cakap. Lagu mana? Kita minta saja kepada Allah. Itu yang kata Allah, aku tidak mengubah nasib seorang kamu itu, melainkan kamu sendiri yang ubah. Jadi kita minta, bermakna kata kita lah minta ke Allah, suruh Allah ubah kan. Takdir itu boleh diubah dengan doa. Maka kita minta, barulah dapat berubah. Kalau tak minta, kita tahu tak kata esok kita nak mati, kita tak tahu. Tapi bila kita minta kepada Allah, tiba-tiba boleh jadi sebulan lagi. Kita minta boleh jadi setahun lagi. Macam itulah maksud saya yang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni memang tak tahu. Kalau manusia tahu, bukan manusia lah. Yang tahu tu Allah. Beza pemahaman Nisfu Syakban ni daripada pelbagai orang faham dia macam lain. Faham yang sebenar-benarnya macam mana tu lah Nisfu Syakban? Saya yang bagi faham tu sebab saya faham dalam Al-Quran dengan hadis. Ijma' ulama, qiyas tu Al-Quran dan hadis juga. Dia ambil daripada ulama, dia ambil daripada Al-Quran dan dia ambil daripada hadis. Hadis ni kata Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, kita senang sebut cara pendeknya, Allah Subhanahu Wa Taala katakan Nabi sampai kepada kita. Itulah yang kata Al-Quran dan hadis. Betul lah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada malaikat yang bawa wahyu tu sampai kepada Nabi, barulah kita Nabi pula sampai kepada kita, tabi'in, barulah kita boleh menerima. Jadi apa yang hak dia kata, semua kita guna pakai, elok lah. Tapi kita nak dapat sesuatu, janganlah kita pakai duk hafal saja. Seperti mana orang nak buat, senang cakap kata nak buat nasi berani lah. Jadi kita tidak hafal nasi berani, resipi nasi berani. Periuk pun tak ada, bukan pun tak ada, hafal saja. Ada nak dapat apa? Dia nak hafal. Macam itulah rukun iman ada 6 perkara, rukun Islam ada 5 perkara. Tidak hafal tu. Orang tanya tahu apa? Hafal. Kata sama-sama bahasa, tapi faham tu tak sama. Ni kawan ni hafal, kawan ni buat. Ni periuk pun tak ada, macam mana nak makan. Ni dua apa nasi berani dia apa periuk tak ada. Duit dah apa ya? Lucu lah benda tu. Benda tu lucu. Itu bila kita kata kat mereka, lu tu orang yang dengar teko-teko orang marah kita. Orang kata kita cakap ni, yang dengar kata lawak dia faham, dia seronok, dia kata lawak. Hak yang kata sungguh dia marah kita. Saya ni macam-macam lah kalau saya nak cerita sikit sebanyak, banyak macam saya tak cerita banyak lah, sikit ya. Macam-macam orang kata sesat lah. Sampai duduk dekat masjid. Dulu saya orang masjid, hari-hari pergi masjid, penuh waktu. Dah saya tak larat, saya tak pergi lah. Bila kita tak pergi, lepas tu orang tanya kita duduk cakap bagi orang faham. Orang kata kita cakap pandai, orang kata kita salah. Pasal apa? Pasal tak faham. Hak jenis hafal ni. Hak periuk tak ada ni. Kita cakap tu nak bagi dia faham, nak bagi buat macam mana kita faham. Allah Ta'ala ni bukan duduk di masjid saja yang ada. Bukan kita minta di masjid saja yang boleh dapat. Di rumah pun boleh dapat.
Bukan ada di rumah Allah Ta'ala. Bukan tak ada segala memenuhi tempat. Tapi kebanyakan ada di masjid, ada pada Tok Guru, ada pada dalam diri kita. Kita faham, kita minta duduk dalam diri kita. Kita minta di masjid saja nak jadi, duk minta dalam gua jadi, nak minta dalam bukit saja jadi. Nak kenal betapa duduk dalam diri kita. Bukan ada tentu. Lepas tu carilah kefahaman. Setengah ni faham. Kalau tak pergi pondok, tak boleh. Tak. Setengah pula. Pasal apa? Pasal dia mengaji di Jemaah Laut banyak sampai ke Mesir. Balik main nak hukum orang ni. Pasal kau ni tak pakai janggut. Pasal kau ni tak pi dengar ceramah dia. Itu kita dah tahu dah dekat mana dia punya ilmu. Kita boleh jengkai dah. Kalau kita nak jengkai lah cakap dalam bahasa kampung. Dekat mana hang punya ilmu. Dekat lagu mana cakap hang pegang. Ini orang ni lebih kurang hak yang saya cakap tak sah hafal itu. Hafal nasi berani ya. Tahu nak hukum orang. Hak orang yang duk ikut dia pula hak duk pi pun hukum kita juga. Hukum orang tu yang tak pi dengar kata dia. Tak boleh lagu tu. Itulah jadi berpuak-puak. Padahalnya Allah SWT tak suruh lagu tu. Islam tak suruh lagu tu. Ini yang jadi salah. Contohnya macam kita, kawan-kawan kita duk ada kot ni ya. Kita duk mengaji kot ni ya. Al-Quran tu juga yang lepas pergi mengaji di sana. Hadis tu juga yang lepas pergi mengaji di sana. Tapi cuma yang kita tadi ni hak yang duk mengaji hadis ke, perman ke, hak Al-Quran ke, tak Jemaah Laut. Tapi hak hadis dengan perman tu lah Jemaah Laut berapa punya banyak main tahun ni. Macam sama dengan mereka. Cuma mereka pergi duduk tempat sana ya. Pasal pergi di Mesir. Mesir ada tempat Nabi Nabi Musa, Nabi Isa. Dah ego dah. Ego bukan datang lain di diri kita. Pergi yang mengaji tahu mana pun. Kalau ego tak betul. Ngaji di mana pun. Ego tak betul. Dia bila kita faham ni seperti mana Isra' Mi'raj. Bila Isra' Mi'raj ni kata Tok Guru Rasulullah, Tok Guru Nabi Muhammad SAW, iaitu Jibril. Jibril kata aku boleh sampai dekat 6 peringkat ni saja yang hantar hang. Lepas tu kalau hang nak pergi juga, hang kena pergi sendiri. Setengah faham ni, orang yang duk hafal ni faham mengatakan apa? Tengok Jibril pun tak boleh pergi. Nabi Muhammad tinggi lagi. Bila pergi di sana sampai jumpa Jibril duk ada di sana. Siapa tinggi? Jadi kita kena pergi sendirilah. Ni duk idak sampai payuk pun tak ada duk cerita nasi berani. Berai pun tak ada. Macam tu lah cerita dia. Imam Ghazali lagu ni. Kita tidak makan hak dusun dia saja. Hak dusun kita mana? Tak gaduh abang lah. Dia dah lepas dah. Dia cerita nak bagi kita faham. Kita pula nak abang kata kita pandai, nak kita bagus. Kitab Imam Ghazali lagu ni baguslah. Apa semua cerita hak tu. Yang kita apa pun tak ada. Mana dia hak kita? Mana dia sidik kita? Mana dia amanah tabligh batanah? Sidik amanah tabligh batanah sifat para nabi-nabi, rasul-rasul. Jadi kita kena ambil sidik amanah tabligh batanah, kita buat lagu tu. Mana kebenaran kita? Mana amanah kita? Mana sidik kita? Mana tabligh, mana yang kita nak sampai? Ini yang kita cakap ni kita sampai ke orang. Nak bagi faham hak yang kita faham. Tapi kita kena buatlah. Janganlah duk cerita saja macam mana nak buat asyik berani tapi payuk pun tak ada. Contohnya banyak lagi lah. Seperti mana munafik. Kita ya duk kata pandai ayatul munafik salah sah tanda orang tak boleh pakai 3 perkara kata Nabi. Pandailah pasal boleh bercakap Arab. Bila sebut bercakap Arab sebab itu saya tak mau bercakap sangat. Tapi hak yang kita bercakap pun Arab juga. Cuma alih bahasa ya. Bila boleh bercakap
agama sikit nak kena bercakap Arab. Bila bercakap Arab senang berjaya, macam pakai serban lah. Tak pakai serban. Lah, orang yang pergi buat umrah pun tak pakai serban pun. Kalau pakai serban kena bayar rendah. Kena bayar dam. Kita kena faham lah. Ada tempat yang boleh pakai. Kalau tengok ada kematian keluarga kita ke, saudara kita ke, kawan-kawan kita pernah berjumpa dengan dia, kita nak pergi, Allah aku tak boleh pergi. Pasal apa? Pasal kita tak pakai kepiah, tak ada serban. Dan semasa duduk di Baitullah, duduk pusing Baitullah, duduk umrah tu, duduk lengkung Kaabah, tak boleh pakai serban pun boleh. Kalau pakai serban dah bayar rendah. Jangan faham mak tu. Bukanlah, kena faham lah yang tak pakai serban tu lagu mana. Jadi bila kita tak pakai kepiah pun, bukan kita telanjang. Kita kena katuk lah aurat-aurat kita. Kita kena pi. Kita pi tengok. Jangan nak fikir pasal malu. Oh no, pasal tu imam no, pasal tu guru no. Bukan kita nak kata tu imam. Memanglah tu imam ni dia kerja buat dia pi tengok orang mati, tak ada pun kepiah ada, tak ada serban pun. Tapi kita kena faham diri kita yang sebenarnya. Boleh kita pi. Ni nak pi ke kenuri, Allah aku baru teringat hari ni kena kenuri rumah Cik Mat tu. Allah aku tak buat kepiah, tak pi. Tak boleh lagu tu. Itu hati kita ni tak sampai kebenaran kita, tak sampai kepahaman. Tu. Kebanyakan jadi lagu tu. Pasal apa? Allah aku tak pakai janggut, aku segan nak pi. Aku tak ada janggut. Macam tu ke? Tak. Bukan nak tengok di situ, tengok di segi hati. Kepahaman tu. Itulah kata keimanan seseorang tu. Nak kena faham tu. Bukan kita kata kat orang lain, kita kata kat diri kita. Bila kita kata kat diri kita, baru kita boleh selesai. Dan kita faham. Kalau tidak, kita tak faham, kita tak selesai. Duduk dalam tak selesai. Itu pun masalah pada tubuh badan kita, pada ilmu-ilmu kita. Macam itulah kalimah la ilaha illallah. Bila kita faham la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, dua-dua tu tak sama. Asyhadu an la ilaha illallah pasal apa? Ada syahadat. Ni la ilaha illallah. Ni asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi. Nak ambil kepahaman tu. Sebagai contohnya kita kata azan. Yang kata azan tu, mula-mula orang azan Allahu akbar, Allahu akbar. Nombor 2, asyhadu an la ilaha illallah. Azan tu dah juga, bukan ada nombor 2, nombor 3. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi bermaksud kata, aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku naik saksi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang belakang sekali, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tak ada asyhadu dah, kata la ilaha illallah. Tapi tak ada pun, ada juga di segi haluinya kalau kita pandang di segi kepahaman ilmu. Cuba kita tanya diri kita, apa dia? Itu azan. Azan itu azali. Orang duk faham kata bang tu nak bagi dengar betul-betul. Apa dia kata tu? Barulah kita faham kata azali. Azan tu azali. Azali tu dah sedia dah. Ada tak sedia? Hari kita duk faham azali lagu lain. Sedia ada juga, tapi kita faham lagu lain. Itu yang tak kena. Semua Allah belaka. Mana dia tak ada Allah? Semua ada Allah belaka. Tapi aku tidak mengubah nasib seorang kamu itu, melainkan kamu sendiri yang ubah nasib kamu. Itu kata Allah. Nak suruh kita baca ayat Quran. Ayat Quran dah tu. Cuma dah alih bahasa. Kalau orang duk baca ayat Quran pun dah tak faham. Tu baca ayat Quran. Duk mengaji tu baca ayat Quran. Tapi tak faham. Baca. Kita orang Melayu, kita baca hak ayat Quran kata tu dalam bahasa Melayu pun dah tak faham. Ini yang masalah. Saya dulu lagu tu lah, tapi itu saya boleh cakap lagu tu. Kalau saya tak tahu macam mana saya tak boleh rasa lagu tu, macam mana saya nak cakap. Macam tu lah. Tu yang kata azali. Azali ni tu Allah dah ditetapkan dah. Memang Allah tetap kalau hang terjun telaga lagu tu hang mampu.
Kalau hang boleh ubah, aku tidak mengubah nasib seorang kamu itu, melainkan kamu sendiri yang ubah. Dia bagi pemikiran, dia bagi tenaga, dia bagi kuasa. Hang ubah, hang tak salah terjun. Maksud kata ubah. Tu yang kata takdir itu boleh diubah dengan doa. Takdir tak kalau hang terjun lagu tu, hang kena mampu. Itu takdir lah. Hang boleh diubah. Doa tu artinya minta aku nak naik pokok. Nak naik tiang listrik ke, aku kena nak panjat ni, kena ada tali pinggang aku ni. Supaya aku terlepas tangan pun tak jatuh duduk tergantung kak. Sekali lagi aku sihat balik, aku boleh turun pelan-pelan. Tak itu. Ni tak ada tu terlepas tangan jatuh. Allah Ta'ala bagi mati. Duk salah kat orang tua tu juga. Kita kata orang tua lah, bukanlah orang tua Allah Ta'ala. Duk salah kat Allah Ta'ala kak. Ni Allah Ta'ala yang buat aku lagu ni. Allah Ta'ala yang buat dia lagu ni. Jangan salah tu. Kalau lagu tu macam mana kita kata pula la ilaha illallah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia sendiri yang kata aku asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi. Dia yang sendiri tengok. Dia yang tahu sendiri. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan lain, Allah lain. Kalau kita kata Tuhan dulu ke mana? Itu saya cakap, saya tanya, saya jawab ni senang. Dia lambat kalau saya tanya hampa nak jawab payah lambat ni. Bukan kata tak boleh, hampa pun boleh, tajalah saja saya nak cakap. Nak bagi faham. Kita nak rasmi apa malam ni. Nak bagi faham ni, bila kita dapat faham, seronoklah kita buat kerja. Jadi bila dah kata aku naik saksi, tentu kita ada. Masa kita ada tu kita ni tak ada kuasa, tak ada. Kita tengok diri kita ni, adakah aku ni yang bagi naik bulu rumah ni? Tapi bulu rumah aku, lepas tu tak ada. Itulah kata aku bersaksi tidak wujud langsung, tak ada Tuhan, tak ada. Yang kata Tuhan tidak ada kuasa aku. Kalau tidak, banyaklah orang Tuhan. Kalau besar sikit batu, Tuhan besar sikit. Oh, aku pakai kemas dengan tayar ni ya. Puas aku berat tu melekat atas jalan raya. Tak pergi ke mana, tempat lincin pun. Puas bertuhan tu besar lagi. Itu bertuhan. Tu Tuhan. Kalau pergi ke Allah ya, tak ada lah Tuhan, tak ada lah tu. Kenapa faham? Tak ada lah. Tayar kata kemas, memang tayar tu kemas. Tapi tak ada dah. Kita kata tak ada. Semuanya Allah. Tapi tak ada lah Tuhan. Yang ada Allah. Barulah saya tapi kita ada lagi. Bukankah kita yang saksi? Mengatakan tak ada semua tu semuanya Allah. Barulah hilang. Barulah gaib. Itulah gaib di segi penyaksian. Ghaibi wa syahadah. Gaib di segi penyaksian. Benda gaib itu ada. Tapi dah kita tak tahu, kita tak nampak. Kita kata gaib lah. Nampak tak? Nampak lah. Gaib tu nampak. Saya kalau nak sembang bab gaib nampak pula, kacau pula, lambat lagi. Gaib nampak ni apa ni, penin lah. Bukan, ini segi ilmu pelajaran. Hudan, petunjuk bagi diri sendiri. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bila petunjuk bagi manusia, petunjuk ni nampak lah. Hudan linnas. Al-Quran kata petunjuk bagi manusia. Petunjuk nampak tak? Nampak lah, tak gaib pun. Kita punya Tok Wan kita ada, Tok Nek kita ada tak dulu? Ada. Tapi kita nampak? Tak nampak. Kita tak tahu pun kata Tok Nek kita mati dah. Mak kita ataupun pak kita cerita Tok Nek hang dulu dah kemai. Bulu rumah dia tu pun merah, mata dia lentik kemai. Sekok kebau dia tanggung tu lah. Dia tanggung kebau, dia angkat kebau naik kemai tu mana. Ada tak? Sungguh tak? Sungguh tak gaib pun. Masa
Yang kita tak nampak tadi ni pasal kita tak tahu lagi Tok Wan kita ni lagu mana. Bila dah cerita, nampak nyata. Tu lah. Hudalin lah, petunjuk bagi manusia. Tak gaib Gaib apa? Macam kapal Nabi Nuh dulu ada lah. Ada, tapi kita tak ada lagi. Bila tak ada lagi, cerita dalam Quran. Bila main Quran, cerita kapal Nabi Nuh. Ada. Tak gaib tu nak cerita pasal bab gaib banyak jalan-jalan dia. Apa lagi nak sembang? Tak sembang kini benda ni kita boleh sembang, kita boleh bincang. Mana yang kat kita luah bagi hilang. Dekat mana yang saya tahu saya cerita. Janganlah tanya nombor ekor saya pun tak tahu. Nombor ekor pun tak gaib Lah ni kita tak tahu. Esok keluar baru kita tahu gaib ini bukan kata lawak. Walaupun betul bukan saya nak suruh buat kerja lagu tu. Tapi nak untuk menghampirkan kepahaman. Hantu. Tak mau tahu pasal buat hantu. Nak tahu juga Pak Lam, boleh Pak Lam sambung cerita pasal hantu tu. Tak kait kan? Hantu tu iblis. Iblis tu bila dia bertukar tempat ni terjali, namanya setan. Mai sini namanya hantu. Mai hantu ni ada apa panggil lagu ni namanya polong, panggil lagu ni nama hantu raya. Macamlah kenderaan. Macam kenderaan. Mai ni orang panggil motor. Ni apa ni? A5, Honda. Ni apa ni? Yamaha. Ni apa dia ni? Suzuki. Itu